Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar 1 Ultimate. Okey, hari ini cikgu akan mengajar topik bab 1 nombor nisbah. Okey, apa yang kita akan sentuh? Boleh tengok pada slide PowerPoint. Okey, pada bab ni awak akan belajar berkenaan dengan integer. Kemudian operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Operasi asas aritmetik ni ada melibatkan tambah, tolak, darab, bagi, kurungan, okey semua tu Kemudian yang ketiganya pecahan positif dan pecahan negatif, dan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif, dan juga nombor nisbah. Apa itu nombor nisbah? Nanti kita akan tengok dalam silibus ni ada pelbagai perkara yang sebenarnya awak dah belajar. Hanya ada beberapa perkara tu awak baru nak belajar sekarang, itu berkaitan dengan negatif. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, apakah yang awak akan pelajari dalam bab ni? Okey, yang ni saya dah bacakan tadi tu. Okey, nombor memainkan peranan penting dalam bidang perniagaan dan perdagangan, perbankan, kejuruteraan dan sebagainya. Okey, dalam kehidupan seharian kita pun kita ada berjumpa dengan nombor positif, nombor negatif. Contohnya dalam sejuk tu. Okey, apa suhu dalam peti sejuk tu? Kalau ais, kalau dah nak jadi ais tu 0 darjah Celsius kan? Tapi kalau dalam peti sejuk tu suhu dia adalah negatif. Lepas tu kita belajar negatif dan positif. Okay. Begitu juga dalam perniagaan. Perniagaan ada keuntungan, kerugian. Kalau keuntungan kita katakan positif. Kalau kerugian negatif. Okay. Okay, slide yang seterusnya. Okay, integer. Apakah nombor positif? Apakah nombor negatif? Okay, dalam kehidupan seharian kita memang selalu sebenarnya tengok benda ni. Okay, contohnya. Kalau dalam tinggal dekat flat ke yang ada escalator, ada lift, so escalator ada lift. So bila kita naik kita dikatakan sebagai tambah. Tapi bila kita turun dikatakan sebagai tolak ataupun negatif. Okey, positif, negatif. Begitu juga pergerakan ke kiri dan ke kanan. Okey, kalau ke kanan kita katakan sebagai positif, kiri kita katakan sebagai negatif. Okey, kalau laut di atas paras laut katakan positif, di bawah aras laut dikatakan sebagai negatif. Okey, ni contoh-contohnya. Okey, apakah nombor positif, nombor negatif? Kamu boleh tengok kat bawah ni. Okey, nombor yang ditulis dengan tanda positif, bukan tambah tapi positif, ataupun tanpa tanda. Okey, nombor positif saja awak boleh tulis tanpa tanda. Okey, contohnya seperti positif 2, positif 45, ataupun 2 ataupun 45. Tapi kalau nombor negatif, awak kena tulis simbol negatif. Misalnya negatif 1, negatif 10. Kita katakan sebagai nombor negatif. Okey. Ni tengok ni. Dia cakap negatif 1 disebut sebagai negatif 1. Okey, latih diri. Tengok situasi tersebut. Okey, soalan 1. Bagi setiap situasi yang berikut, wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan simbol nombor positif dan nombor negatif. Okey, soalan 1A ni. Okey. Okey, untuk yang ni. Kapal terbang ni bergerak di atas paras laut. Jadi, apakah simbol yang kita boleh letakkan pada sini? Yang ni kita katakan sebagai positif 1000 meter. Okey. Tapi yang bahagian bawah ni, yang ni kapal selam. Untuk kapal selam ni, dia berada di bawah paras laut. Jadi, kita tuliskan sebagai negatif 250 meter. Yang ni untuk rugi pun cikgu dah beritahu tadi kan. Kalau keuntungan adalah benda yang baik. Jadi dia adalah nilai positif. Jadi positif RM 2000. Okey, bukan RM, ringgit Okey, kalau kerugian ni kita katakan sebagai negatif. Negatif. Negatif RM500 Okey, boleh faham kan? Apa dia konsep positif, konsep negatif untuk integer ni. Okey, sekarang ni kita tengok pula kepada apa dia integer? Apa dia sebenarnya integer? Tadi awak dah belajar berkenaan dengan nombor positif, nombor negatif. Tapi sekarang ni kita belajar apa dia integer. Okey, kalau tengok kat sini,
beberapa nombor kat sini. Okey, yang pertama nombor sini. Okey, dia kata kami ialah integer negatif. Negatif 2, negatif 3. Kemudian kami juga ialah integer. Okey, di mana sifar pun adalah integer. Okey, lepas tu 4 dengan 6 ni ialah integer positif. Lepas tu positif 7, positif 9 pun dia kata dia adalah integer positif. Tapi untuk 1/2 dan negatif 3/4 dia bukan integer. Walaupun dia positif negatif tapi bukan integer. Tengok Dan 0.8 ataupun 0.8 dan negatif 2.5 juga bukan integer. Okey, jadi apakah maksudnya integer di sini? Okey, apakah integer? Integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan juga negatif. Okey. Termasuk sifar. Okey, sekarang ni didapati bahawa semua integer adalah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif termasuk sifar. Tetapi tidak termasuk pecahan dan juga perpuluhan. Okey, ni bukan kita panggil sebagai integer. Okey, tolong fahamkan apakah dia integer. Okey, tengok betul-betul Okey, integer ialah nombor bulat. Nombor bulat, tengok bentuk apa ni? Seperti bentuk nombor apa? Seperti nombor sifar kan? Okey. Yang terdiri daripada nombor positif dan juga nombor negatif. Okey, tapi nombor bulat. Okey, nombor bulat yang terdiri daripada nilai nombor bulat positif dan nombor bulat negatif. Tetapi dia bukanlah pecahan dan juga perpuluhan. Okey, bukan pecahan ataupun perpuluhan. Okey, saya harap awak semua boleh faham apa dimaksudkan dengan integer. Sifar juga dikatakan sebagai integer. Okey. Tengok slide yang seterusnya. Yang ni. Latih diri 1/1b dalam jadual yang berikut, tandakan betul bagi nombor yang merupakan integer dan tandakan salah bagi nombor yang bukan integer. Okey, yang daripada sini awak boleh kena pasti mana satu integer, mana satu bukan integer. Okey, untuk nombor yang ni saya gunakan pen yang berwarna biru. Okey. Pecahan dah dikatakan tadi, pecahan bukan integer. Perpuluhan bukan integer. Okey. Tapi integer ni adalah nombor bulat. Nombor bulat yang positif ataupun negatif, termasuk sifar. Okey, jadi maksudnya 3/4 adakah nombor integer? Bukan, sebab pecahan. Negatif 24? Ya, sebab ini adalah nombor bulat. 35? Ya. 6.7? Tidak, sebab ada perpuluhan. Negatif 29? Ya. 900? Ya. Negatif 4.34? Tidak. 72? Ya. Negatif 1/2? Tidak. Kenapa? Sebab bentuk pecahan. Dan sifar adalah ya. Okey, tolong ingat balik. Integer adalah nombor bulat yang terdiri daripada nombor positif dan juga negatif. Tetapi bukan nombor bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Ingat tu Okey. Okey, yang ni pun awak boleh kenal pasti mana satu adalah integer. Bila awak boleh kenal pasti integer, tuliskan dalam ni. Okey, saya bulatkan mana satu adalah integer kat sini. Saya gunakan warna hijau. Okey, warna hijau. Warna hijau, okey kat sini. Okey, yang ni adakah nombor integer ataupun tidak? 0.5 bukan. 1/3 bukan. 48 ya. Negatif 12 ya. Negatif 28 bukan. Negatif 27 bukan. 0 ya. 59 ya. Okey, kemudian 458 ya. Dan negatif 6 ya. Okey, yang ni boleh tulis kat bahagian tepi ni ni contohnya 48, negatif 12, kemudian sifar.
59 pun dia Oh, kita padam. 59 pun dia 59. Kemudian 458 dan juga negatif 6. Okey, jadi boleh faham apa maksud integer? Okay, yang seterusnya, bila kita dah tahu nombor positif, nombor negatif, nombor integer ni, jadi sekarang ni kita kena labelkan pada satu garis nombor. Kita kena tahu mana satu berada di sebelah kiri, mana satu berada di sebelah kanan. Okey. Kalau kita tengok negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Okey, semakin ke kiri nombor tersebut, semakin kecil nilai tersebut. Boleh faham kan? Contoh macam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. 1 tu kan berada di sebelah kiri pada satu garis nombor. Okey, bermula 0, 1, 2, 3 kan. Maksudnya, semakin ke kiri adalah semakin kecil nombor tersebut. Contohnya, tengok ni. Negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nampak seperti 3 adalah lebih besar. 3 ni. Nampak negatif 3 ni macam besar kan. Tapi sebenarnya, negatif 3 adalah nombor paling kecil di sini. Daripada garis nombor ni, negatif 3 adalah paling kecil. Dia paling kecil. Dia paling kecil sekali kat sini. Okey, compare dengan negatif 2, compare dengan negatif 1. Okey, negatif 3 adalah paling kecil. Dan paling besar adalah nombor 3. Kalau bandingkan negatif 3 dengan negatif 1, siapa yang lagi besar? Negatif 1 adalah yang paling besar. Okey, lengkapkan garis nombor. Sekejap Garis nombor dengan nombor berikut. Okey, first step. Langkah pertama, mula-mula asingkan nombor positif dan nombor negatif. Okey, saya asingkan Okey, nombor positif dan nombor negatif. Sini adalah nombor negatif. Sini adalah nombor positif. Okey, kalau awak dah mahir tak payah buat macam ni lah. Tapi yang ni saya nak ajar awak macam mana memula. Kita nak nak memastikan awak betul ke tak tulis nombor ni. Okey, nombor negatif. Kalau kat sini kita tengok negatif 30. Apa lagi? 6 positif negatif. 6 adalah nombor positif. Kemudian negatif 6. Kemudian negatif 36. Okey. Nampaknya nombor positif ada satu sahaja. Okey, satu saja nombor positif kat sini. So, tak ada masalah lah. Kita boleh isi kat bahagian paling besar sekali kat sini. Sini adalah nombor 6. Sekejap lagi saya tulis Okey, antara negatif 30, negatif 6 dengan negatif 36, mana satu paling kecil sekali? Saya dah nyatakan tadi kan. Yang paling kecil sekali adalah nombor yang awak tengok paling besar. Iaitu 36. Tapi disebabkan dia ada negatif, jadi dia adalah nombor paling kecil. Jadi, saya wakilkan dengan color warna biru. So, yang paling kecil adalah ni. So, negatif 36. Kemudian, yang kedua. Apa paling kecil? Iaitu negatif 30. Kemudian, negatif 6. Kemudian, barulah kita tulis yang positif iaitu 6. Okey, sekarang ni kita susun. Okay, kita tengok ada 4 tempat kosong sini. So, tulis kat sini negatif 36. Kemudian, negatif 30. Okey, kemudian negatif 6 dan akhir sekali nombor 6. Okey, boleh faham Boleh faham? Mula-mula saya asingkan dulu. Lepas asingkan, okay, kita tentukan siapa paling kecil. Kalau kita susun satu persatu. Okey, kemudian. Okey, banding dan susun. Negatif 4, 3, 1, negatif 6, 5, 0, negatif 2. Mengikut tertib menaik. Okey, yang ni kena ikut tertib menaik. Okey, menaik maksudnya daripada kecil ke besar. Yang ni adalah kecil ke besar. Okey, ada nombor ni negatif 4, 3, 1, negatif 6, 5, 0, negatif 2. Macam saya cakap tadi, asingkan nombor positif dan juga negatif. Okey, nombor negatif kat sini negatif 4, kemudian 3 masuk positif, kemudian 1 masuk positif, kemudian negatif 6, kemudian 5, 0, akhir sekali negatif 2. Okey, daripada sini Okey, daripada sini baru tu awak susun. Awak susunlah nombor ni. Awak susun daripada kecil ke besar. Okey, tengok sini mana satu nombor paling kecil. Jangan kata negatif 2. Negatif 2 tak kecil, negatif 2 adalah besar. Berbanding dengan negatif 6. Okey, negatif 6 adalah yang paling kecil. Jadi kita tulis kat sebelah sini, negatif 6. Okey, kemudian siapa lagi? Negatif 4, kemudian negatif 2. Okey, pada bahagian ni,
Mana satu adalah nombor yang paling kecil. Yang ni logik lah kan. Yang ni nombor sifar. Kemudian 1, 3 dan 5. Okey. Jadi ikut tertib menaik kecil ke besar. Yang ni lah yang betul jawapan dia. Jikalau soalan kata nak dalam bentuk tertib menurun, maksudnya daripada besar ke kecil. Jadi salinlah balik. Kecil. Yang pada besar ke kecil. 5, 3, 1, sifar, negatif 2, negatif 4 dan juga negatif 6. Okey, ni contoh dia. Okey, saya harap pelajar boleh faham dengan apa yang saya ajar ni.